Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dinamik Pasir Gudang dan salam Ramadan Al-Karim. Para penonton, bersyukur kita pada hari ini kerana kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, kerahmatan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bertemu kita dalam kapsul Ramadan musim kedua, Tausiah Jiwa Mencari Redha Ilahi. Dalam episod kali ini, episod kelima, bersama saya Tasha dan juga bersama-sama dengan saya pada hari ini yang berbahagia Ustaz Muhammad Azmi bin Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, baiklah Ustaz. Sebelum ni dalam 4 episod Ustaz bersama Mio, dan episod kali ini Ustaz bersama dengan saya. Kita akan mengupas isu berkaitan tajuk yang agak menarik juga Ustaz, iaitu mampu atau uzur dalam bulan Ramadan. Jadi untuk itu Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan sedikit mampu atau uzur yang sering dikaitkan dengan bulan Ramadan? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa amma ba'd. Yang berbahagia Puan Natasha atau Puan Tasha, alhamdulillah kita hari ini kita bersama dalam slot yang kelima, mampu ataupun uzur. Mampu ataupun uzur. Suka saya tuan-tuan, perempuan, yang penonton sekalian, untuk saya membawa dalam isu perkara yang dibolehkan dalam syarak dalam ketika berpuasa, yang membolehkan untuk tidak berpuasa, diharuskan untuk tidak berpuasa. Pertamanya iaitu orang yang musafir. Orang yang musafir. Yang kedua, orang yang sakit. Dan yang ketiga, orang yang terlalu tua. Dan juga yang keempat, perempuan yang mengandung. Yang kelima, terlalu haus. Yang keenam, perempuan yang menyusukan anak. Jadi ini 6 golongan yang dibolehkan oleh syarak untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Bagaimanapun, banyak isu yang terkisar dalam masyarakat kita, terutamanya Tasha, dalam mereka yang bekerja. Kadang-kadang kesalahfahaman tentang keharusan syarak itu membolehkan untuk tidak berpuasa itu kesalahfaham kaedahnya, sehingga sebenarnya mendatangkan mudarat ataupun mendatangkan dosa sebenarnya. Sebab apa? Yang disyaratkan bagi orang yang, terutamanya orang yang bekerja, kerana terlalu lapar ataupun terlalu haus. Bukan maksudnya pagi-pagi tu dah beli sarapan, dah berbuka, dah beli sarapan dah, bukan. Tetap di malam tu kena berniat dan bekerja. Selepas masa bekerja terlalu haus ataupun terlalu lapar, barulah diharuskan untuk berbuka. Bukan pagi-pagi dah beli dah sarapan dekat tepi jalan dah. Bukan begitu. Sebab alasannya dia kata sebab saya bekerja teruk, berat. Tidak. Keharusan syarak belum lagi datang ketika itu. Belum datang lagi yang membolehkan dia berbuka. Jadi contohnya Ustaz, kalau tadi mereka adalah golongan umpamanya bekerja dalam sektor berat Ustaz, contohnya kontraktor atau buruh-buruh, betul Ustaz? Betul. Macam tu ke? Betul. Sekiranya tak kira kontrak ke kerja apa pun, maksudnya yang mendatangkan keharusan tu bila dia terlalu haus ketika itu ataupun terlalu lapar. Dan kerja-kerja yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, ada beberapa syarat yang ditentukan oleh dalam syarak sebenarnya. Pertamanya, kalau pekerjaan itu memang tak boleh elak, mesti bulan Syawal ni kena buat. Kalau boleh elak, boleh selepas bulan Ramadan, maksudnya mesti bulan Ramadan dia kena buat kerja tu, maka boleh dia ketika itu untuk bekerja dan membatalkan puasa ataupun tidak puasa. Tapi kalau pekerjaan itu boleh bulan Syawal, boleh bulan bila-bila boleh, tak mestinya Ramadan, boleh ditangguhkan.
maksudnya dia perlu tangguh dan tak ada keharusan untuk dia untuk tidak berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti maksudnya mesti siang. Tak boleh malam. Pekerjaan tu mesti dilakukan siang. Tak boleh waktu malam. Barulah maksudnya dia bekerja, dan bila aku haus dan lapar dan sebagainya, baru dia berbuka. Yang ketiga, kalau tak buat kerja itu akan merugikan dia. Terlalu besar kerugian. Kalau tak buat kerja ni, dia akan mendatang rugi pada dia. Kalau begitu, maka barulah dia dibolehkan bekerja. Kalau tak ada syarat, 3 syarat ini, maksudnya dia tak perlu bekerja, tak perlu dia untuk membatalkan puasa, dan tak ada keharusan pun dia tidak membatalkan puasa. Jadi isu ni selalu di kalangan masyarakat kita tak faham. Siang-siang pagi-pagi dah beli sarapan belum kerja. Pergi tempat kerja, tokey kata tak ada barang. Dah tak kerja dah, tapi dah makan sarapan tadi. Macam mana tu? Jadi sebab tu kena faham tu. Dan sebenarnya dalam zaman Rasulullah SAW, maksudnya masalah kerja ni sebenarnya bukan maksudnya kita terlalu ambil ringan sangat. Asal kerja berat saja terus boleh buka, terus besar berat dia boleh buka. Zaman Rasulullah berperang pun bulan Ramadan, peperangan Khandaq, Badar, Fathul Mekah, peperangan Tabuk, itu semuanya berlaku pada bulan Ramadan. Berperang lagi, bukan sekadar dah bekerja ni, berperang lagi. Satu kisah di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat bernama Qais bin Shirmah Al-Ansari. Dia ni bekerja pada siang hari, balik ke rumah, dia jumpa, tanya isteri dia, buka apa ini? Isteri dia masa tu tak puasa kerana uzur. Isteri baru nak cari makanan, sebab dia kesian tengok suami dia ni. Dia pun carilah makan tu, buka untuk suami dia ni. Bila dia cari dah dapat semua, si suami ni, si Qais ni tertidur, tunggu isteri balik ni siapkan makanan, sama tertidur itu sampai besok dia tertidur. Isteri sayangnya, isteri pada suami ni nak kejut untuk berbuka pun tak sampai hati. Sampai esok siang baru dia sadar. Dan tak berbuka ni, dia sambung bekerja. Sampailah Qais pada siang hari itu pengsan sebab terlalu lapar dan dahaga. Terlalu lapar dan dahaga. Tapi zaman itu zaman yang baru disyariatkan akan berpuasa. Tak berjelas bila berbuka ketika itu. Ini asbabun nuzul apabila berlaku pada Qais bin Shirmah ini Al-Ansari, turunnya ayat suratul Baqarah ayat 187. Antara ayat itu menyebut wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal fajr minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ila al-lail. Ayat ini menceritakan bila nak mula puasa, bila apabila terbit fajar, bila dah ada fajar sodik, maksudnya itu dah terbit fajar yang benang putih tu, sehingga nanti terbenam matahari. Sehingga terbenam matahari. Baru dia jelas masa tu, ketika itu bila perlunya bermula puasa dan kena berbuka. Jadi sebelum itu sahabat tak jelas lagi tentang bila sampai berbuka. Sebab itu ada sampai yang tak sahur, kadang-kadang tak berbuka dan tak sahur. Jadi ini antara kisah yang maksudnya bukan halangan setiap pekerjaan itu untuk kita berpuasa. Walau bagaimanapun syarak tetap membolehkan sekiranya betul-betul memang kita tak mampu untuk berpuasa. Dibolehkan untuk berbuka ketika itu, kerana yang saya sebutkan tadi, sebab yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan memberi pencerahan pada para penonton sekian, supaya kita ini memahami hukum syarak itu dengan sebenar-benarnya dalam pekerjaan kita. Okey, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Azmi bin Ali atas pencerahan tentang tajuk kita, mampu atau uzur dalam ibadah berpuasa. Baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz. Senang penonton yang dikasihi, jangan ke mana-mana, kita akan berjumpa lagi selepas ini. Tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua kita semula dalam kapsul Ramadan musim kedua, Tausiah Jiwa Mencari Redha Ilahi, yang dibawakan khas untuk anda oleh Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Azmi bin Ali yang setia bersama kita pada petang ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Okey, Ustaz, pada petang ini kita akan teruskan lagi dengan sesi soal jawab di mana kita ada beberapa soalan yang akan diajukan kepada Ustaz. Boleh Ustaz ya? Boleh. Okey, saya mulakan dengan soalan pertama Ustaz. Berbunyi begini soalannya. Apakah hukum seseorang meneruskan puasanya dalam masa yang sama dirinya merasa kesakitan yang amat, dan perlukah beliau untuk meneruskan puasa tersebut? Daripada Wak Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih yang bertanya, Tasha dan juga sidang penonton sekalian. Berkaitan dengan orang yang sakit ketika bulan puasa, sakit yang dimasukkan sakit itu yang dibolehkan untuk berbuka itu sakit yang memang memudaratkan dirinya. Sama ada memudaratkan dirinya semakin teruk sakit itu ataupun melambatkan kesembuhan kesakitan yang ada pada dirinya. Kalau begitu, maksudnya dia dibolehkan kalau dia nak berbuka puasa ataupun tidak berpuasa, dibolehkan di dalam syarak. Sebab dia termasuk di dalam orang-orang yang diharuskan oleh syarak, iaitu orang yang sakit diharuskan untuk tidak berpuasa. Tapi bukan buat sakit. Tak, dia memang sakit, betul-betul sakit, memudaratkan dirinya dan melambatkan kesembuhan sakit itu pada dirinya. Itu dibolehkan untuk tidak berpuasa ataupun berbuka. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, baiklah seterusnya Ustaz. Soalan kedua. Jika ada pesakit yang memerlukan pengambilan ubat secara berjadual, adakah diwajibkan ke atas beliau untuk berpuasa Ustaz? Daripada Puan Nora. Okey, orang yang sakit yang kena makan ubat yang telah ditentukan oleh doktor berjadual, mungkin 8 jam ataupun 4 jam, setiap 4 jam dia kena makan ubat. Sekiranya sebelum itu dia kena rujuk dulu kepada doktor. Boleh tak sekiranya di extendkan ataupun dilambatkan untuk makan ubat tu, memudaratkan dirinya ataupun tidak. Sekiranya dibolehkan, kalau dibolehkan, maksudnya dia kena berpuasa. Mungkin dia akan makan ubat ketika berbuka dan ketika sahur baru dia makan ubat. Masa siang hari dia tak perlu makan ubat. Kalau dibolehkan tak memberi mudarat kepada dirinya, makanya dia wajib berpuasa. Tetapi sekiranya doktor yang amanah dan doktor yang muslim, doktor berkata tak boleh, memang jadual ini tak boleh skip. Memang perlu juga. Memang perlu 4 jam memang tak boleh skip. Kalau skip akan memudaratkan dirinya, kesihatan dia, dan juga akan sakit itu akan makin bertambah teruk lah. Kalau begitu dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dan kena makan ubat, dan wajib qada lah apabila dia dah sembuh daripada penyakitnya itu. Okey Ustaz. Faham? Okey Ustaz, soalan terakhir Ustaz, soalan ketiga daripada para penonton. Okey, saya menghidap semput dan bergantung kepada inhaler. Adakah puasa saya terbatal sekiranya saya kerap menggunakan inhaler? Daripada Cik Hak Ustaz. Okey. Terima kasih yang bertanya, juga Tasha. Tentang berkaitan dengan inhaler ni, orang yang semput, terutamanya orang yang asma semput kan, menggunakan inhaler, di kalangan para ulama khilaf dalam memberi pendapat tentang hukum orang yang menggunakan inhaler ketika berpuasa di siang hari. Kerana itu merujuk kepada kefahaman inhaler itu sama ada disebut sebagai ain ataupun maksudnya berbentuk cecair yang memang air betul, ataupun dia hanya sekadar berbentuk semburan seperti gas saja. Yang membezakan pendapat itu sebab inilah. Ada mengatakan dia adalah ain yang air berbentuk cecair, yang bentuk cair apabila masuk ke dalam mulut dan masuk ke dalam rongga mulut, maksudnya dia telah memasukkan sesuatu di dalam rongga. Yang perkara itu membatalkan puasa. Salah satu yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Jadi kalaulah inhaler itu difahami dia adalah berbentuk sebagai cecair sehingga memasukkan sesuatu ke dalam rongga, maka pendapat ulama yang sebagian mengatakan membatalkan puasa sebab itu. Pendapat kedua, yang pendapat tadi itu termasuk ada Syekh Dr. Ali Jumar dan juga Syekh Atiyah Sakar berpendapat batal puasa dan wajib qada.
Tapi pendapat yang kedua, yang contemporary, yang mengatakan bahawa tidak batal puasa sekiranya menggunakan inhaler, kerana inhaler ini ada seperti macam gas saja. Kalau masuk pun ke dalam rongga itu ada terlalu sedikit yang dimaafkan. Yang dimaafkan. Yang Kuantiti masuk ke yang dalam amat kecil lah, rongga Ustaz, saluran maksudnya. pernafasan itu. Terlalu sedikit. Jadi perkara itu dimaafkan. Sebab itu mereka berpendapat bahawa tidak batal puasa sekira menggunakan inhaler. Jadi kesimpulannya, kita nak pakai yang mana, pendapat yang pertama ke pendapat yang kedua. Itu terpulang kepada individu. Sekiranya memang dia memang perlu sangat, terlalu perlu, kalau dia tak guna inhaler itu akan mudaratkan dia, memang dia akan sepanjang masa dan sepanjang tahun, hari-hari memang dia kena pakai inhaler. Tapi bila dia nak puasa kan, maka dah lebih baik dia menggunakan pendapat yang kedua, mengambil pendapat yang kedua tidak batal, kerana terlalu sedikit yang masuk ke dalam saluran pernafasan yang dipanggil cecair itu, terlalu sedikit, maka itu dimaafkan. Tapi kalau dia sekali-sekali, kadang-kadang berlakunya semput, sekali-sekali, jarang sekali, kadang sebulan baru sekali, mungkin dalam ketika berpuasa tu kena tiba-tiba, sangat cukup, perlu sangat inhaler, maka boleh ketika itu kalau dia nak ambil pendapat yang pertama, tak apa, boleh. Selepas itu dia qada. Sebab apa? Dia ada masa untuk qada. Dia ada masa untuk qada, sebab dia tak terlalu kerap berlaku asma dia tu pada diri dia. Wallahu a'lam. Boleh tak, Syah? Okey Ustaz, terima kasih Ustaz atas pencerahan dan jawapan kepada persoalan-persoalan sebentar itu tadi. Saya mengharapkan agar para penonton yang memberikan soalan tadi dapat jelas dan faham akan jawapan yang diberikan oleh Ustaz Azmi sebentar itu tadi. Baiklah sidang penonton, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Azmi bin Ali atas kesudian dan perkongsian yang jelas tentang tajuk kita pada hari ini Ustaz, itu mampu atau uzur. Terima kasih juga kepada mereka yang bertanyakan soalan sebentar itu tadi. Dan sidang hadirin yang dikasihi Allah SWT, kita telah tiba ke penghujung rancangan dalam kapsul Ramadan musim kedua, Tausiah Jiwa Mencari Redha Ilahi. Dalam episod ini, sekian dulu daripada saya. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan selamat menjalani ibadah puasa. Waalaikumsalam.